Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, pada pagi ini Jumaat 24/11/23, 10 Jumadal Ula 45, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah Cara Hidup. Islam adalah cara hidup. Yang kita nak memahami makna al-ubudiyatu lillah. Makna al-ubudiyah lillah, mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita pincang makna di sini, maka dia lari tiun tu jauh. Lari dia punya channel jauh. Sebab dia ingat kita hidup atas dunia ni bebas. Sehingga ada tulis di baju, aku dilahirkan bebas. Dia tulis ke orang putih, apa dia tulis? Saya dilahirkan bebas. Siapa dia kata lagu tu? Bebas daripada apa? Kalau kata bebas bukan hamba orang, betul lah. Tapi kalau kata bebas nak buat apa saja ikut aku, lah. Kita ada undang-undang peraturan. Atas dunia apa ada undang-undang? Ada akhirat ada undang-undang, dipanggil undang-undang syariat. Dia jangan main hidup bebas gitu. Kita ni tak ada hidup bebas mutlak, tak ada. Bebas di bawah kawalan undang-undang syariat Allah Azza wa Jalla. Maka bila pincang makna al-ubudiyatu lillah, pincang, maka ketika itu akan terjadilah seperti yang kita faham sekarang. Akan jadi apa yang kita faham ni, itulah yang terjadi kepada masyarakat. Baik, kita masuk ke tajuk kita. Kemudian kita nak ulahkan tajuk al-ubudiyatu lillah. Bagi ada jemaah yang ada kitab ni, kitab Islam Cara Hidup ni, tajuk yang kita bincang pada hari ini iaitu muka surat 62, puasa dan keringanan bagi umat Islam. As-siyam war rukhsah. Puasa dan keringanan bagi umat Islam. Kita puasa, Allah Ta'ala beri mudah kepada kita. Siapa dia kata payah, sebenarnya dia yang memayahkan hidup dia. Tuhan mudah, kita payah. Yang pertama, kita nak tahu dari sudut definisi. Sebab kalau kita nak belajar apa-apa benda, kita kena pergi ke definisi ataupun ta'rif dia dulu. Ta'rif apa puasa? Kalau kata puasa tu apa? Jadi puasa ni ada dua makna. Makna dari segi syarak dan juga dari sudut bahasa. Kalau kata dari sudut bahasa, puasa dengan makna tak buat apa-apa, menahan diri dari melakukan sesuatu. Macam tak mau bercakap. Kalau tanya kenapa tak mau bercakap? Puasa. Boleh kita kata puasa, tak bercakap. Mana duduk dia kat rumah tu tak pergi derak, puasa. Dia panggil dari sudut bahasa, puasa ni maknanya tidak melakukan sesuatu. Boleh. Tapi yang kita nak tajuk kitanya puasa dari sudut syarak. Definisi syaraknya apa dia puasa? Tengok kitab kita. Puasa dari segi syarak bererti menahan diri daripada makan dan minum, bergaul intim suami dan isteri. Tengok ayat dia bagus, bergaul intim dia kata. Maknanya bukan sakat jimat saja, duk gurau-gurau hak lebih-lebih pun tak boleh ketika kita puasa. Dan semua larangan-larangannya lain bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat
melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara rahsia puasa. Puasa ni suatu ibadat tinggal dipanggil. Ibadat tinggal, sebab kita ibadat ni ada dengan dalam siri yang lepas tak silap, dalam ayat tafsir ayat puasa kita dah bincang, ibadat kita ni ada body semata-mata, iaitulah solat, tak payah bayar apa-apa. Ada ibadat dengan harta, nama dia zakat. Orang ni kalau tuan dia tak nak bergerak pun, duit dia banyak, kena keluar zakat. Bahkan dia ni anak yatim, tapi ayah dia tinggal harta banyak, dia kena zakat. Setengah orang ni terkejut, anak yatim bayar zakat? Tak, anak yatim bukan penerima zakat, kecuali dia miskin. Ada anak yatim, ayah dia mati, tapi harta dia banyak. Itu berlaku. Juta-juta ayah dia tinggal, arwah ayah ni tinggal, juta-juta ada duit. Dan dia kaya, mati, aksiden, jatuh kapal terbang contohnya, dia tinggal banyak. Kemudian haji dua-dua kembar. Haji kembar dua-dua. Apa dia ada? Ada harta. Kalau tak ada harta, siapa dia nak bawa kita pergi Mekah? Tak payah tambang. Dan ada body, kena pergi sekali. Kemudian mari puasa, dia panggil beribadat dengan meninggalkan makan, minum, jima dan lain-lain pada siang hari Ramadan. Taqarruban ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan tak makan. Inilah salah satu ibadat dalam Islam, yang beribadat dengan cara meninggalkan makan minum. Hak lain kena buat, hak ni tak boleh buat. Itu beza. Jadi lengkap komprehensi dalam Islam itu ada belaka dia punya kedudukan dan kelebihan yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Alhamdulillah, Islam itu agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang syumul, tak ada yang tak lengkap, semuanya ada dalam agama kita. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita nak berpuasa, bilakah kita disyariatkan puasa? Di bulan Ramadan. Puasa itu disyariatkan pada bulan Ramadan. Apa makna Ramadan? Ramadan tu makna apa? Ramadan makna apa? Ramadan diambil dari perkataan ar-ramdu. Alif lam ra mim dad. Tulis kau Arab. Nak suruh nampak. Ramadan ambil daripada perkataan ar-ramdu yang bererti amat panas sekali. Panas. Sebab apa? Kenapa Ramadan tu panas? Ada dua sebab. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia kata, sejarah menamakan bulan. Orang-orang terdahulu sewaktu mula-mula menamakan sesuatu bulan, mengambil kira musim dan keadaan pada bulan tersebut. Dikira ambil musim, masa. Kita letak Muharram, Safar, kemudian mari Rabiul Awal. Rabiul Awal tu dipanggil Rabi', musim bunga. Lepas tu dia mari Jumada, lepas tu mari Rajab, lepas tu mari Syaban, mari Ramadan. Sampai ke Ramadan kebetulan musim panas. Sampai ke Ramadan musim apa? Musim panas. Maka dia pun letak nama Ramadan. Ramadan musim panas. Itu satu pandangan. Patutlah ni sekarang ni Ramadan duduk tak satu musim, sebab dia kita kena tahu bulan Hijri dia tidak tetap musim. Dia tetapnya bulan apa ni Syamsi ni, bulan apa ni Miladi, Masihi dia tetap. Macam kita sini bulan 12 dia panggil musim tengkujuh, musim banjir. Jadi tetap. Tapi Ramadan dah dia jalan. Tahun ni Ramadan kita sejuk dah, tapi tidak banjir lagi. Dalam bulan 4, bulan 5 tu sejuk lagi. Waktu mari bulan Ramadan, bulan 7, 8 panas. Jadi itu dia panggil Ramadan. Tapi kena kekal dalam nama tu, tak boleh tukar dah. Kata mak bulan Ramadan musim sejuk ni, tukar semula nama. No, tak boleh tukar dah. Pandangan yang kedua, ada juga menafsirkan Ramadan dengan apa? Ada ulama yang mengatakan Ramadan bererti kepanasan yang membakar dosa-dosa dengan melakukan amal soleh.
Bila mari Ramadan, orang suka beramal soleh. Ramai masjid penuh. Tak, surau-surau di kampung-kampung boleh Ramadan semua jadi kecil belaka. Betul tak? Lepas Ramadan, tak ada lepas Ramadan, pagi raya besar balik surau dia. Tak apa dah. Besar semula surau sebab orang tak ada. Hilang balik. Allahu akbar. Setengah masjid tulis banner siap dah mencari orang hilang di masjid. Dia tak mari. Nak kata apa? Jadi dia kata Ramadan panas dengan makna membakar dosa-dosa. Bakar dosa-dosa. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan banyaknya tadabbur Quran, dengan banyaknya mendengar tazkirah daripada para penceramah, menyebabkan kita jadi insaf, taubat, maka dibakar dosa-dosa dengan ilmu-ilmu yang tersebut. Alhamdulillah. Itu dari sudut nama. Dari sudut sejarah, tulis sejarah di puasa bila? Puasa Ramadan disyariatkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah, iaitu selepas pertukaran kiblat ke arah Kaabah. Ingat dah kita ni, ayat kita dekat-dekat ya. Ingat tidak? Tafsir kita dalam surah Al-Baqarah ni dia berjalan dekat-dekat. Mula-mula tukar kiblat. Lepas tukar kiblat, mari pula kutiba alaikumul qisas. Mari kutiba alaikum yang kedua, apa dia? Bincang tentang wasiat. Kutiba alaikumus siyam, diperdu atas kamu berpuasa pada bulan Syaban tahun yang kedua hijrah. Kita kena lihat kronologi. Mula-mula Nabi sampai Madinah bulan Rabiul Awal tahun pertama. Ingatkan dalam kitab kita baru ni, kitab Tahzibus Sirah, hak kita daurah baru ni, dalam tu ada kronologi perjalanan sirah. Maknanya Nabi kita sampai Rabiul Awal tahun 1 hijrah. Masuk tahun 2, puak-puak Yahudi di Madinah puasa hari Ashura. Nabi tanya, puasa apa ni? Dia kata puasa hari Ashura, hari Allah Ta'ala selamatkan Musa daripada Fir'aun, dan Fir'aun mati tenggelam, jadi kita syukur, kita puasa. Nabi kita arahkan semua sahabat puasa pada hari Ashura, jadi wajib lah puasa. Kemudian bila mari Syaban tahun yang sama, turun ayat Quran, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu puasa, seperti ayat yang kita baca kat bawah ni. Maka terbatallah hukum wajib puasa hari Ashura jadi sunat, yang jadi wajibnya apa? Ramadan. Jadi Nabi kita berpuasa, tapi ingat puasa Ramadan kita akan tengok nanti berapa jam, berapa tempoh. Allahu Akbar. Semasa di Mekah, hanya ayat-ayat yang menguatkan akidah saja diturunkan. Mana peringkat awal dia panggil ayat tasbitul aqidah. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran ada 2 kategori. Mula-mula sebut nama surah, dia tulis makkiyatun. Tengok di Quran kita tu, dia tulis makkiyah, maknanya surah ini diturunkan di Mekah. Biasa surah di Mekah ni iaitulah cerita tentang akidah, cerita tentang cabaran yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu, bagaimana mereka sabar, bagaimana mereka menghadapi ujian, bagaimana mereka menghadapi pemerintah yang zalim dia masing-masing. Itu dia panggil ayat menguatkan akidah. Kemudian 10 tahun setelah kuat akidah, barulah turun ayatus siyam, diturunkan ayat difardukan solat. Mu kena semaya. Tapi nak solat seorang-seorang, nak solat jemaah ramai-ramai dekat masjid, nyantam dia Abu Jahal, nyantai dia Abu Lahab, nyepukul dia puak-puak abu yang pengganah-pengganah teroris di Mekah tu, ganas. Maka kemudian bila Nabi kita berhijrah, barulah boleh solat jemaah, boleh solat Jumaat, dan difardukan puasa pada tahun yang kedua. Kita kata alhamdulillah, sepanjang hayat Nabi SAW, baginda sempat berpuasa Ramadan selama 9 kali. Sebab apa 9 kali? Tahun 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun yang ke-11 Rabiul Awal, tahun yang 11 ila rafiqil a'la, baginda Nabi SAW wafat. Jadi tak ada dah. Dan 9 kali, iaitu dari tahun kedua hijrah hingga tahun ke-10. Itu dari sudut sejarah. Dalil wajib puasa. Wajib puasa ni ambil di mana? Ambil daripada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam tafsir minggu lepas kita dah hurai wajhud syabah, tashbih puasa kita dengan puasa orang dulu. Apa dia? Ada 4 wajah kan, iaitulah tasbih dari sudut dua-dua. Orang dulu dengan orang kita sama. Bila kata puasa, tak makan, tak minum, tak buat perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sama. Cuma berbeza dari sudut waktu, bilangan hari dan juga masa puasa. Siang hari tapi dia punya tempoh tu macam mana? Malam tu kena puasa. Jadi ada syabah pada aslul siam, asal puasa tak makan tu. Tapi dari sudut bilangan, dari sudut waktu berbeza. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa ke atas umat ini sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum mereka. Perkara ini untuk menunjukkan ibadat puasa itu sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia biasa, dan ia telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Difardukan kepada umat yang terdahulu. Jadi orang dulu kena, ya, ulama tafsir, ulama tadabbur kata, kenapa Tuhan buat bandingan? Sebab apa Tuhan banding puasa kita dengan orang dulu? Supaya kita rasa ringan sikit. Sebagaimana cerita, kalau orang Melayu ni sinonim dengan cerita Pak Pandir. Pak Pandir ni ada sungguh ke tak ada? Pak Pandir ni ada ke tak ada dalam kajian kita? Kita tahulah ada ke tidak, tapi watak Pak Pandir tu ramai ke tidak? Oh, ramai. Pak Pandir zaman dulu, Pak Pandir moden, Pak Pandir Melayu, Pak Pandir Arab ada belaka. Sebab orang macam ni lah, bila dia tengok anak dia jatuh, dia pergi akak tengok, dia tak tengok dah buka muka tu. Dia kata anak orang mati juga, ingatkan anak aku seorang. Jadi kita hari ni pun itu juga. Nah, oh, bukan kita yang kena puasa, orang lain pun puasa juga. Rasa tenang sikit. Hak tak tahannya, bila dia pergi tempat maksiat, dia cari, oh, ada juga orang tu mari serupa dengan kita juga. Mari lompat juga. Jadi rasa tenang bagi dia, sebab kalau masuk neraka ramai-ramai. Jadi itu dia panggil cerita Pak Pandir. Cerita kita ni bukan nak jadi Pak Pandir. Cerita kita nak bagi tahu bahawa ringan sikit bebanan bila kita tahu bukan kita yang disyariatkan puasa, orang dulu telah berpuasa. Kita kata alhamdulillah. Dari sudut dia panggil at-tashri', perundangan puasa itu melalui dua peringkat perundangan puasa. Yang pertama, peringkat pensyariatan puasa, dua peringkat. Memandangkan ibadat puasa merupakan suatu perkara yang besar kerana ia sesuatu yang bercanggah dengan naluri manusia yang suka makan dan minum. Mana zaman dulu boleh jadi tak timbul isu kolesterol, isu obesity, tak timbul boleh jadi. Tapi ada dah orang gemuk, tak ada zaman tu. Yang menyebabkan orang cakap makan je. Jadi kalau mari zaman kita ini, zaman diet dia panggil ni, macam-macam mazhab ada diet. Ada keto, enggak mazhab apa lagi ada? IF. Enggak apa mazhab ada. Kita pun pakai ikut-ikut gitu ya. Tapi orang tahu. Kalau dia tengok kita, mana tak makan nasi? Kata keto. Dia kata, jadi orang panggil
Jadi kalau zaman kita ni boleh jadi isu puasa ni taklah teruk sangat dah. Sebab orang kafir pun ada keto, ada mazhab macam-macam dia punya tak mau makan ni. Tapi zaman orang duk makan ni payah. Maka oleh kerana beratnya syariat nak berhenti makan ni, Allah telah menjadikan pensyariatannya secara dua peringkat. Hal ini supaya manusia tidak terlalu terkejut menerimanya. Bila dia terima ibadat puasa, tidak kata off. Tak boleh masuk Islam. Kalau puasa tak mau makan, tak masuk Islam. Jangan sampai peringkat orang tak masuk Islam. Jadi sekarang ni alhamdulillah ada orang yang masuk Islam kerana puasa. Ada. Ana jumpa dengan di Jeddah panglima tentera British, Amerika ke British, orang putih lah. Bila kita pergi duduk tu rumah kawan di Jeddah, dia kata tiba-tiba masuk orang putih, kok masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang putih apa masuk? Jadi kawan-kawan tu cerita dia duduk di compound di Jeddah tu, dia dia panggil etaj tentera orang putih. Jadi dia orang ni buat baik dia, ajak mari buka puasa, ajak. Jadi akhir kali dia tertarik dengan Islam kerana puasa. Nak kata apa? Masuk Islam dia. Dia kata ni bukan orang putih dah ni, Umar nama dia ni, Umar. Masya-Allah, ahlan ya Umar. Dia bercakap Arab boleh dah sikit-sikit. Jadi kita kata ada orang masuk Islam kerana puasa. Hak masuk Islam kerana nak bini atau saya cerita tu ramai. Itu masalah kita dah. Anak lagi pejabat agama betul lah ada kerja. Orang ni masuk, mari masuk nak Islamkan gawe dia. Cina ya kan. Hak perempuan orang sini. Sudah masuk Islam tu, tanyalah dah, bila boleh kahwin? Kata sabar dulu, belajar mani junuk dulu. Mani junuk belum pandai lagi mau sudah kahwin. Nak sabar. Mana nampak, maknanya dalam kepala dia sudah akad nikah. Sekali boleh kat sudah isyahadah tu akad nikah lalu. Baru jadi kata nanti dulu. Kita belajar kenal Tuhan dulu, kita belajar taharah dulu, belajar solat dulu baru boleh kahwin. Mu nak kahwin cepat, mu ikut guru supaya kuat. Intensif dia panggil. Allahu akbar. Baik. Jadi ini undang-undang Allah dengan penuh hikmah supaya manusia tidak terkejut dan boleh menerima dengan baik. Maka peringkat yang pertama, tuan-tuan mudah faham lah sebab kita baru je lalu ayat tafsir ayat puasa ni. 3 hari 4 hari dah ayat puasa. Peringkat yang pertama, seorang itu tidak kira sihat atau sakit. Dia sakit ke dia sihat, diberi pilihan. Sama ada hendak berpuasa pada hari-hari yang telah ditentukan bilangannya atau membayar fidyah. Bayar fidyah ni bayar makanan. Beri makan kepada seorang miskin. Beri makan kepada seorang miskin. Dia panggil fidyah. Dengan memberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang diwajibkan berpuasa. Jadi orang miskin ni bagi kita lah pengikut mazhab Syafi'i, dia kata mud, secupak ni zaman kita hari ni bilangan dia 700 gram. Kalau beras 700 gram. Ingat ada beras 700 gram. Jadi bila dia nak puasa, dia puasa. Tak nak puasa, ambil secupak makanan, aku ganti daripada puasa. Boleh pilih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat, puasa itu hanya beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa dia dalam musafir, dia nak buka puasa, boleh buka. Musafir yang jauh lah. Tapi fa'iddah aw faman kana minkum maridan, siapa dia sakit, maridan sakit sungguh, bukan kata sakit sikit-sikit ya. Sakit mati kata orang Kelantan. Atau pemusafir, dia boleh buka puasa, itu dia panggil rukhsah, keringanan. Tapi ingat, fa'iddatun min ayamin ukhar, mu kena ganti pada hari-hari yang lain. Hari lain kena ganti. Tak boleh dek main relax bro. Tak, kita tak payah puasa hari ni, pakai bayar, pakai musafir tak payah bayar. Ana rasalah habis orang pakai pergi jalan belakang bulan Ramadan. Kosong kampung. Tak mau puasa. Tapi lah kena ganti itulah payahnya.
Walaupun kita musafir, kalau kita kata tak penat, puasa kita. Nah, puasa. Allah, puasa paling cepat sekali tak silap ana kalau kita balik dari Mekah. Kita balik dari Mekah ke Kuala Lumpur. Cepat. Kita terbang setengah malam dah. Sampai sini tengah hari. Nak asar dah dapat. Laju dia sebab dia cross lawan matahari gitu. Tapi kalau puasa lagi lama. Dia panggil sahur sini lambat nak boleh buka puasa. Baiklah. Naknya ni wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi orang-orang yang tidak mahu menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Sesiapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, ada kata kebajikan di sini, dia sepatut makan seorang miskin, dia bagi makan 5 orang miskin, lagi baik. Tapi Tuhan kata apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa lebih baik daripada kamu beri makan orang, kalau kamu mengetahui kelebihan puasa. Ayat ini 184. Maknanya, artinya peringkat yang pertama kita diberi pilihan. Nak puasa boleh, nak makan pun boleh, tapi bayar sedekah satu untuk seorang makan, orang miskin makan. Sampai bila boleh boleh pilih-pilih ni? Sampai ke turun ayat 185. Tengok peringkat yang kedua, wajib berpuasa bagi orang yang mampu dan boleh mengqadakannya, bagi orang yang sakit dan musafir. Wajib, tak ada pilihan, cuma diberi kelonggaran. Pilih kata nak makan dengan nak puasa, tak ada pilih. Tapi bagi orang uzur masih lagi mempunyai ruang untuk buka puasa ganti pada hari lain. Pilihan pertama tadi dimansuh mana dibatalkan hukum. Kalau kata dengan nasih mansuh, mana hukum lama sudah dibatalkan, kecuali golongan yang tidak mampu berpuasa seperti orang yang terlalu tua atau berpenyakit berat yang tiada harapan sembuh lagi, mereka boleh bayar fidyah. Jadi dikatakan bahawa ayat ini batal. Tapi Ibnu Abbas kata tak batal. Ayat pertama tadi tidak batal, tapi dia gunakan untuk orang tua. Mana orang tua ni dia sihat tapi tak larat, tak ada tenaga kata orang. Dia boleh puasa sampai pukul 10 pagi contohnya, pukul 11 lembek dah. Jadi pukul 10 pagi boleh dia makan. Puasa 3 jam je. Tapi kena bayar cukup. Orang sakit sama juga. Sakit macam dia panggil sakit muzmin. Sakit muzmin ni sakit yang tak ada harapan sembuh. Macam orang kena stroke. Dia tu penyakit muzmin dia panggil. Maka orang ni tak payah puasa dah, pakai bayar fidyah lalu dah. Jadi sama ada dia bayar harian ataupun dia cukup tunggu sampai habis Ramadan kita bayar. Ni ada juga orang mari nak bayar awal. Dia kata saya bayar dulu boleh Ustaz? Belum masuk Ramadan lagi dia mari nak bayar dah. Saya nak bayar sebab dia tak larat puasa. Kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Kau awak bayar hari ni esok mati. Takkan nak bayar nak pulang balik 29 hari tu. Jadi gitu dia kata. Jadi dia kena tunggu dia puasa dulu. Habis Ramadan bayar. Sekali dengan bayar fitrah orang lain ke, dia bayar fitrah ke, pakai bayar sekali dengan fidyah. Boleh lah. Maknanya tuan-tuan kena rekod di sini, orang yang tua tak larat ataupun orang sakit yang tak ada harapan sembuh, maka dia terus bayar je. Ada lagi pandangan yang lebih ringan, tapi saya rasa kita dengan Allah Azza wa Jalla jangan terlalu bermudah. Kalau sebut kau orang minat ni, kau kena sebut kau perempuan yang mengandung setiap kali Ramadan. Tak tahulah dia rancang lagu mana, Pak. Cari-cari tarikh lah sikit, tanya khabar doktor. Alah, telah ubat ke dah. Janganlah mari Ramadan mengandung.
Mengandung dia mula mengandung bulan Ramadan. Kalau mengandung bulan Ramadan ni dia akan beranak. Acu doktor kira. Kalau start mengandung bulan Ramadan dia beranak bulan berapa? Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir tahun depan. Dekat dengan Rajab dah. 9 bulan. Jadi bulan Ramadan yang kedua tak boleh puasa lagi sebab baby kecil. Akhirnya tak puasa sama hidup dia. Selagi dia apa ni tidak. Jadi ada juga sebahagian ulama tapi tidak kuat lah. Dia kata hak ni pun boleh bayar juga. Pasal Ramadan tu di antara mengandung, mabuk dengan beranak. Jadi kita kata sukarlah nak ambil kemudahan yang terlalu mudah begitu, sedangkan kita masih lagi ada peluang untuk merancang perjalanan hidup kita ni. Baiklah, jangan ambil orang panggil terlalu taisir, terlalu mudah sampai cabut skru, jangan. Baik, bila mari ni maka dua kumpulan tadi, orang sakit dengan orang yang tak larat, dia boleh bayar. Ada lagi soalan, orang kerja berat lagu mana? Kita kata sama tadi lah, isu ni khilaf macam orang mengandung tadi jugalah. Orang kerja berat, dia tak ada masa dia nak qada bila? Dia kerja 6 hari seminggu. Hari Jumaat dia cuti pun tak larat juga. Jadi kita macam-macam lah dia punya alasan. Kita perbahasa terlalu detail ni tak usah masuk. Cuma oleh kerana kita ni bab rukhsah, kelonggaran, jadi kita sebut ada juga ulama memberi kelonggaran kepada isu-isu seperti yang itu. Orang kerja berat ni jangan kerja tengah pada tengah tak ada apa ni, kerja di arang batu, dia panggil arang batu ke apa, panah tu, oi boleh jadi pengsan dia kalau kita puasa. Macam-macam lah, boleh jadi hari dia kerja dia bayar fidyah, hari dia tak kerja dia puasa. Jadi kita kata kelonggaran ni perlu didetailkan. Jangan ambil kat video sini, oh dia kata ustaz ni kata boleh pula dah, sudah, oh tak ikat nak jawab pula kita. Jadi main kerak video ni pun satu penyakit juga ni. Baiklah, mana dalil wajib puasa? Dalil dia ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, beberapa hari yang telah diturunkan dalam itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan diturunkan dalamnya Al-Quran. Permulaan Al-Quran turun pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeza antara hak dengan batil. Ini cerita Quran. Cerita kitanya ni, faman syahida minkumus syahra falyasum. Hal demikian kerana sesiapa yang kamu hadir di negeri, di tempat tinggalnya, dia tidak musafir pada bulan itu, yakni bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Habis lah. Pilihan no choice, tak ada pilihan dah. Falyasum, wajib puasa. Timbul lagi soalan, dalam ayat tadi kata orang sakit dengan orang musafir boleh buka. Jadi supaya tidak keliru, Allah ulang balik ayat. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan sesiapa pada bulan itu sakit. Jadi ayat ni tak keliru lah, sebab Allah ulang balik siapa dia sakit atau dalam perjalanan musafir lalu dia berbuka, mengambil rukhsah kelonggaran, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Mudahlah. Sebab apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Tuhan nak suruh kita mudah, tidak susah, tidak payah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Kalau kita tak pergi musafir, tak sakit, puasa terus 29 atau 30 hari. Tapi ingat, kalau kamu buka kerana uzur syar'i,
Orang ni tak sakit, mari haid, dia panggil uzur syar'i, maka mu kena cukupkan bilangan. Berapa hari mu tinggal? 10 hari, qada balik. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Hidayah Allah Ta'ala beri pada kita berpuasa. Bila tamat bulan Ramadan, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, sambung takbir raya ni. Sebab apa? Takbir raya tu tanda mengagungkan Allah yang telah membenarkan kita berpuasa, yang Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita ibadat yang besar ini. Wala'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur pada Allah dengan nikmat anugerah yang besar ini. Jadi ayat ini 185 membatalkan ayat yang dulu, tapi bukan batal total, kecuali diberi pada orang tua dan orang sakit yang berterusan. Alhamdulillah, penjelasan tentang bayaran, tentang apa, tuan-tuan tengok dalam kuliah kita yang panjang, dalam kitab Al-Mu'tamad ataupun kitab Al-Fiqh Manhaji, detail beberapa siri kuliah yang telah kita sampaikan tentang fidyah puasa orang sakit. Sini kita tak masuk. Kita nak apa? Kita nak nyatakan rukhsah, kelonggaran saja. Ana kata kalaulah tak ada ayat ini, tak ada hadis yang membenarkan orang bulan Ramadan puasa seperti solat, maka bulan Ramadan lah paling ramai orang mati. Dah, hospital kosong. Kenapa? Mati dah. Ubat tak boleh makan tengah hari. Nak injek pun tak boleh. Nak tu tak boleh, menyebabkan mati ramai. Tapi alhamdulillah ada risalah yang saya keluarkan bantu pada tuan-tuan. Tajuk dia hukum semasa berkenaan puasa. Kita ada hukum semasa berkenaan puasa. Tuan-tuan carilah risalah ni, menarik. Sebab apa kita kata menarik? Sebab dalam ni saya lampirkan fatwa ulama semasa tentang perkara-perkara yang tidak batal puasa yang boleh kita buat. Di antaranya orang demam tengah hari, doktor kata kena injek, masuk, boleh masuk. Kena masuk air, boleh masuk. Itu dipanggil tidak membatalkan puasa. Kalau tidak, ramai pula kena qada. Doktor tak boleh injek saya sebab saya puasa. Mu mari malam pula. Kau itu demi ketar, buka puasa. Jadi dia panggil rugilah sehari dia puasa. Sedangkan dia pergi klinik pukul 3 tengah hari dah contohnya. Jadi kita kata rugi. Baiklah. Telah disebut dalam Sahih Bukhari daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, tak kala turun ayat memberi pilihan tadi, ayat 184, berkenaan sesiapa yang mahu berpuasa melakukannya, manakala mereka yang hanya mahu bayar fidyah membayarnya, sehinggalah turun ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Tak ada pilihan lagi. Tiada lagi pilihan untuk yang sengaja meninggalkan puasa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, pada awalnya orang ramai hanya berpuasa pada hari Asyura yang diwajibkan awal tahun. Kemudian apabila turun ayat wajib puasa Ramadan ini, puasa Asyura menjadi sunat. Inilah manhaj yang berhikmah dalam perundangan Islam. Begitu juga dalam fardu salat dan pengharaman arak, ia juga dijalankan secara berperingkat. Cuma dia tak sebut di sini. Kita ingat peringkat awal Ramadan berat, puasa 23 jam. Maghrib, azan maghrib buka puasa, nak solat maghrib, selepas solat maghrib nak sahur sebab isyak, habislah tempoh makan. Jadi panjang masa tempoh. Semalam kita cerita tentang Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Dia balik rumah dia, bini dia tak tahu nak balik, ingat dia duduk masjid, tak siap makan dan buka puasa. Allah, abang balik, tunggulah kejap, saya pergi cari makanan. Sambil Qais duduk tunggu, dia terlena, dia tidur kerong. Undang-undang masa tu, siapa dia tidur ya lepas maghrib tak boleh makan. Bini dia balik, Allahu Akbar, wah khusran, kesian lah kau, awak tak boleh makan dah lah. Makan ni ada tangan, suami nak makan tak boleh sebab dia tidur, tak boleh makan.
Apa nak buat? Esok tengah hari Qais pengsan. Tak cukup air, tak cukup makan, pengsan. Orang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sedih. Kenapa tak sedih? Sahabat-sahabat yang apa ni, yang disayangi rebah pengsan. Mari pula hak lain pula mari mengadu, ya Rasulullah, binasa dah saya Rasulullah. Weh, kenapa binasa? Maghrib dengan Isya nak makan lagi, anak-anak duk yoyah kaki pula. Tak kena tarik mak dia masuk dalam bilik senyap-senyap. Tak ada. Lepas Isya nyagi sambung kerja melanggar SOP puasa. Berlakunya pertubuhan di malam Ramadan. Mari mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun susah hati juga. Maka turun ayat yang seterusnya, ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pada malam Ramadan bebas. Isteri kamu boleh bersama. Wa kulu washrabu, makan dan minum. Jadi ulama tafsir kata Allah mula dengan jima dulu baru makan. Sebab apa? Sebab kes ni yang agak beratnya. Makan boleh makan lepas maghrib, depan anak pun tak apa. Tapi hak ni tak boleh buat. Maka uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Gilah, tak ada masalah apa-apa. Tak sedut balas dengan budak-budak. Alhamdulillah. Maka perundangan puasa telah tetap. Tamatlah perbincangan. Ayat puasa ni panjang, tuan-tuan nak tengok, rujuk balik kepada tafsir kita kepada kutiba alaikumusiyam yang sudah beberapa siri dalam kuliah. Kita kata alhamdulillah. Adapun hukum semasa mengenai puasa, batal tak batal puasa, alhamdulillah ana sudah kuliah beberapa siri. Kita bentang beberapa ketah kerja. Mula-mula ana balik daripada mengaji, jabat agama kata anta kena bentang tajuk kelonggaran dalam puasa mengikut fatwa semasa. Letih kita baru balik tulis ketah kerja. Sampai ada seorang ustaz pendakwah kata, dia kata anta nak jadi doktor sangat, nak kerja lah dakwah. Rupanya dia nak tekan kita mula-mula balik ni supaya semangat. Jadi alhamdulillah bila kita tua ni, ketah-ketah kerja, nota-nota tu dibentang beberapa negeri pada masa sebelum zaman fitnah senarai hitam yang dibuat oleh penjahat-penjahat ni yang akan bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Bebas kita pergi bentang di negeri tu negeri ni. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kita rehat. Kita kata alhamdulillah. Kita bentang di alam maya pula. Kita kata itulah dunia ini kecil je. Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi nota-nota tu insya-Allah kita sedang usaha untuk terbitkan supaya jadi bahan kajian kepada orang-orang yang mari kemudian. Kita kata walillahil hamdulillah minnah. Dan untuk hikmat puasa, ana ingat sempat baca tadi, oleh kerana masa dah lewat, tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita ni, nama dia Keindahan Islam. Ni buku ni Keindahan Islam ni comel, muka surat 86. Dia dua ni kita kira kembar siam lah dua ni. Kembar Keindahan Islam ni dengan apa ni, Islam cara hidup ni kembar siam. Jadi dalam buku ni Mahasul Islam ni kita bawa beberapa kebaikan puasa. Hikmat puasa. Saya baca tajuk je, tuan-tuan beli buku baca. Yang pertama, puasa membawa kepada ketakwaan. Allah kata la'allakum tattaqun. Dua, puasa sebagai satu cara untuk menunjukkan kesyukuran di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Syukur. Yang ketiga, kelebihan puasa dia tu dapat menahan dan mengawal nafsu. Kita dah ikut nafsu yang makan tak tahu bila. Sekarang ni kita kekang 14 jam tak boleh makan, tak boleh duduk dengan isteri. Ambil muka kau. Ya, contoh begitulah kita kata. Belajar. Yang keempat, puasa menguatkan azam dan tekad, mengajar kesabaran, membantu menguatkan minda dan menajamkan fikiran. Jadi bila kita lapar tu kita boleh mikir dengan cara baik, tidak mikir ke makan. Yang kelima, puasa membina akhlak yang terpuji, iaitulah nak menjadi orang yang bertakwa. Yang keenam, puasa satu manifestasi yang nyata untuk menunjukkan penyatuan orang Islam dan persamaannya. Azan subuh semua kita berhenti makan, maghrib semua kita makan, cuma berbeza waktu ikut negara lah, tapi waktu sama. Azan subuh berhenti, maghrib makan.
Manifestasi ini terserlah ketika kita berbuka puasa di Masjid Nabi, Masjid Haram Mekah. Tuan-tuan tengok orang buka puasa Masjid Haram berapa juta? Berapa juta? Hak dalam masjid juta, hak luar masjid juta. Allahu Akbar. Bismillah. Baca doa belakang dah. Allahumma lakal sumtu belakang. Bismillah, makan semua sekali senyap. Lepas pada tu simpan semua sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua boleh solat berjamaah. Kita kata laju. Itu dia panggil tanda kesatuan ummah yang begitu hebat, terserlah. Tapi kita hari ini tempat kita tak boleh. Banyak tempat ada bila kita anjur majlis buka puasa, kita kata kita nak tamar, makan, lepas tu nasi. Orang kapur tak mari. Tak boleh. Kita lapar tak, makan dulu. Jadi kena makan dulu. Dari sudut perubatan pun, elok kita makan ringan dulu. Ajar perut duduk kemah, duduk isak dia punya kurma. Sebab kurma ni dia punya zat, apa dia panggil zat, yang beri tenaga balik kepada tubuh kita yang kehilangan tenaga tadi, naik kotor, laju. Kalau nasi kata 2 jam lebih baru mari tenaga, kurma dalam beberapa minit Allah Ta'ala beri pada dia, sup naik. Tak boleh. Pasal apa? Rupanya lepas makan nasi dia nak bayar rokok pula pasal orang kapur ni. Tu yang gija dia nya. Mujurnya tak isap rokok buka puasa. Bismillah, Allahu Akbar, pergi fatar dia. Allahu Akbar. Dia juga dia. Tapi masyarakat Melayu ni payah. Kita nak suruh makan 3 biji tamar pun tak lepas. Sebiji. Sebutir dia makan. Payah. Baiklah. Yang seterusnya, puasa juga memberi faedah kepada kesihatan secara umum. Ada hadis, tapi hadis ni ulama sanak kata tidak kuat. Dia kata sumu tasihhu. Berpuasa kamu sihat. Kalau hadis tak kuat pun dari sudut kedoktoran puasa sihat. Alhamdulillah. Tuan-tuan bacalah cara detail dalam kitab kita ni, perisai Kain Islam. Dan kitab ni dah ada dalam YouTube, khatam 40 siri lebih waktu kita mengajar di Masjid Kuala Kerai dulu. Mengajar kita ni. Lalu ni kita tulis ke terjemah ke, lepas tu kita baca pula syarah. Jadi menariklah dah. Orang ada nota. Kalau kita kecek sore cakap saja jadi payah dia orang nak faham dia kata tak kecek payah. Jadi ada setengah orang menulis, ada tak. Jadi kita bagi nota dulu baru kita tulis. Ada beberapa siri buku-buku yang ana usahakan, dan insya-Allah kita akan syarahlah di sini. Satu buku yang ana nota yang kita buat, tajuk dia Tenang dengan Ujian. Alhamdulillah semalam kita khatam di masjid, dia panggil Masjid Mukim Kampus Kesihatan di USM. Khatam. Tapi tajuk tu menarik. Kita kata biarlah buku ni khatam pun saya nak teruskan tajuk, sebab tajuk dia Tenang dengan Ujian. Kita akan sambung lagi nota-nota baru. Kalau sempat kita buat nota buat, kalau tak sempat tuan-tuan tolong tanda. Itulah usaha-usaha kita untuk memandaikan ummah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan ini menjadi bekalan pada hari yang sudah tidak ada di atas dunia. Salah satu daripada ilmu, salah satu daripada pahala tak putus, iaitulah ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi seperti yang kita waruan, tamaklah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.